الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Ada slide tak? Nampak Ustaz Alhamdulillah. Okay. Al-Qatilu. Cuba taruh dia punya penerangan kat bawah slide tu. Orang yang membunuh dengan tidak sebenar. Ni dia tak boleh bunuh orang tu, dia bunuh. Yang boleh bunuh orang ni orang-orang yang menjalankan hukuman lah. Hancung ke apa ke, tu yang dibenarkan bunuh. Tapi kalau tak dibenarkan dibunuh orang, maka dinamakanlah dia dengan satu golongan Al-Qatil. Al-Qatil ni dia punya apa yang dia akan kena, dia tidak mendapatkan kampunan. Di waktu ramai orang dapat kampunan. Di malam Nisfu Sya'ban. Ni dia cerita dalam kitab ni begitulah. Al-Qatil. Okey, ni kita baca dah tahu. Ar-Rafun. Ar-Rafun. Menyebarkan sesuatu berita yang tidak sahih. Menyebarkan berita jahat seseorang yang tidak sahih. Menyebarkan cerita jahat seseorang yang tidak sahih. Sekarang ni banyak viral ni. Banyak viral cerita-cerita yang menakutkan. Kadang-kadang benda tak tahu betul. Tu hari kata apa? Selangor tu api ke 10 malam. Satu negeri Selangor. Dia kata abang dia kerja TMB. Kalau abang dia menteri pun boleh percaya lah. Kalau abang dia kerja TMB biasa ni, boleh pakai perkataan dia. Abang dia pun satu. Jangan sebar cerita tu. Walaupun pada adik sendiri, betul tak? Biarlah TMB dia ada badan korporat dia yang boleh keluarkan kenyataan. Bila dia sebar, orang takut. Orang takut, orang semua heboh lah kawan. Mestilah orang nak heboh sebab apa? Orang nak beritahu orang kawan, saudara, adik-adik, mak kan. Supaya bersiap sedia lah, beli lilin ke apa ke. Mesti orang nak sebarkan. Tapi yang bodohnya punca tu, itulah tu bodoh tu, punca tu. Benda tak lahir dia sebar. Walaupun tak termasuk dalam golongan ni. Golongan ni orang sebarkan cerita jahat. Tapi kita jangan biasa share apa benda yang kita tak patut share lah. Benda tak patut share, jangan share lah, senang cakap. Bukan benda-benda yang membimbangkan, melahirkan kita on the panic button, orang putih kata. Kita onkan panic button. Buat orang panik. Buat orang kelam kabut. Benda tak tahu lagi betul tak betul. Ini nombor 3 ni. Ni. Al-Masawwiru. Al-Masawwiru ni. Nak tanda ikut kitab lah. Al-Masawwiru ni yang membuat patung.
yang membuat patung. Eh? Yang membuat patung. Nama dia Al-Musawwiru. Yang membuat dia akan patung. Orang ni juga dia dikatakan tidak diampunkan dosa pada malam nisfu Syaban yang ramai orang mendapat akan keampunan dosa. Tapi orang-orang yang buat patung ni dia tak dapat ampun dosa. Nama dia Al-Musawwiru. Okey. Seterusnya. Mudminu Hamrin. Mudminu Hamrin. Orang yang mengekalkan akan minum arak. Mengekali akan minum arak. Dulu ada orang share dengan saya cerita orang Nanding lah. Cikgu. Dia bukan cikgu. Dulu dia kata dia pernah mengajar di Maran Pahang. Ada seorang ni, dia kerja kampung. So dia getah, kerja kampung. Tapi sebelum dia kerja tu dia minum arak dalam botol tu. Tak tahulah kena stok ke Carlsberg ke apa minum arak. Ada orang tegur dia kata pasal minum arak lah, jangan minum arak. Orang tegur dia. Dia kata dia minum arak ni badan dia kuat, sihat dia kata. Orang tak boleh, dia minum juga. Lepas tu bila dia meninggal, orang kebumikan dia lah. Ni cerita ni. Dia meninggal petang pukul 6, orang kebumikan dia. Lepas isyak, kubur dia terbakar. Kubur dia api julang. Orang kampung daripada surau dengar cerita ni, pergilah timbah air kat kubur dia. Tak padam. Tak padam-padam. Air tu julang, api julang je di kubur dia. Lepas tu, balik surau semajat. Tak padam juga. Lama imam tu kata biarlah. Biarkanlah, dah semajat pun tak padam. Biarkan. Bila dia biarkan, lama dia padam sendiri lah. Tengah malam tu dia padam. Lepas tu cikgu tu kata masa dia nak tukar ke KL, jalan lalu tu memang jalan nak keluar kampung dia lah. Untuk pergi ke highway ke mana ke. Memang masih berkesan lagi lah. Kubur tu dia hitam. Tanah keliling tu hitam. Tanah keliling tu hitam. Sebab apa? Terbakar malam yang dia meninggal tu. Habis saya tanya dia ni buat apa ni sampai teruk sangat. Dia katakan dia ni mengekali minum arak. Ni lah mengekali minum arak. Kadang Allah lihat kan. Kadang Allah tak lihat kan. Saya dulu masa kecil, saya duduk Kampung Baru. Ada satu tempat dekat Kampung Baru tu, dekat kubur Ampang. Dulu nama dia Kampung Cendana. Rumah setinggan. Rumah memang rapat-rapat betul. Kampung Cendana. Kampung Cendana ni belakang dia kubur Ampang. Dan kampung ni tak berapa besar lah. Ada kawan sekolah saya duduk situ. Jadi saya kadang pergi sana, pergi rumah dia. Duduk main dengan rumah dia lah. Itu sekolah rendah.
Dia cerita dengan saya kalau rumahnya dekat-dekat dengan kubur ni, rumah dia orang ni, sebelah kubur rumah taman, sebelah kubur tu kampung tu lah. Dia kata kalau rumah dekat kubur tu, dah tak heran lah. Tengah malam dengar kalau kubur orang berdiri apa semua. Keluarga tu macam macam lari je. Yang tengah makan nasi, tengah malam, dia kata, kawan dia kata tengah tengok bola pukul 2 pagi, dengar ada kubur menjerit apa benda. Dia macam dah tak ada rasa takut lah. Sebab kerap sangat. Anak-anak pun rasa macam benda ni biasa. Benda ni biasa. Jadi, bila cikgu tu cerita, ni yang saya ingat tu lah. Orang yang mengekali akan minum arak. Ah, Orang ni dia tak dapat keampunan pada malam nisfu Sya'ban. Eh? Ah, Okey. Mudminu hamrin. Mudimul zina. Mudimul zina ni apa ni? Tengok penangan dia. Mengekali zina. Mengekali zina. Mengekali akan zina. Apa maksud mengekali ni? Maknanya tidak ada taubat. Terus kekal pada zina. Tu mengekali zina ni. Dia tak ada berhenti untuk taubat, minta dengan Allah atas dosa-dosa dia. Dia tak ada laksanakan taubat. Bila tak ada laksanakan taubat, dia dikatakan mengekali akan zina. Lepas tu zina ni dia punya arahan dalam Quran ni. Arahan dalam Quran. Dia suruh jangan hampiri zina. Jangan hampiri. Bukan hanya kata buat zina. Tak boleh. Hampir. Jangan hampiri la takrabut zina. Jangan hampir pada zina. Hampir pada zina ni apa? Apa-apalah yang boleh menyebabkan hampir pada zina. Ada pasangan-pasangan gelap. Ada kekasih-kekasih gelap. Itu semua tu menghampiri pada zina. Pergi tempat-tempat yang boleh melibatkan pada zina. Pergi ke rumah-rumah urut ke apa ke. Itu kadang-kadang ujung itu ada zina. Jadi hampir pun jangan, ingat pun jangan, fikir pun jangan, pergi pun jangan, buat apa pun jangan. Yang mana kesudahan dia adalah zina. Yang ada potensi untuk menjadikan perbuatan tu zina. Selalu zina ni, lalunya orang ada hubungan lah. Dia ada hubungan dengan seseorang. Tu baru dia katakan zina. Kalau tak ada hubungan tu dah boleh rogol. Jadi sebab tu bila hubungan itu tidak halal, maka jadilah pertubuhan yang nama zina. Kalau hubungan tu halal, tak adalah nama zina. Jadi orang yang mengekali akan zina ni, dia katakan apa? Maknanya zina dia tak taubat dengan perbuatan dia. Dia tak taubat dengan perbuatan dia. Jadi dia katakan apa? Tidaklah dia mendapat keampunan Tuhan pada malam nisfu Sya'ban. Yang mana malam nisfu Sya'ban ni banyak orang dapat keampunan. Kecuali 18 bahagian ni lah. Ini kat cerita ni. 1, 2, 3, 4. Ini 5. Nombor 6 muka sebelah. Akul. Akul. Walidain. Dain ni 2. Dain ni 2. Syahadatain yang kita belajar semalam. Kiblatain. Walidain ni wali. Wali ni penjaga. Kalau walidain penjaga. Wali ni penjaga. Walidain kedua-dua penjaga. Bila kata kedua-dua penjaga ni, dia katakan apa? Dia katakan ibu bapa. Orang yang mendahakakan kedua ibu bapanya. Lepas tu, sebagai mak bapak lah. Jangan mudah label anak kita dahaka lah. Jangan benda kecil-kecil pun kata anak kita dahaka. Apanya, walau salah seorang.
ibu saja atau bapa saja pun dikatakan merdaka. Ha. Jangan mudah keluar perkataan ni lah. Kau ni nak derhaka. Perkataan ni sebenarnya sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kalau orang tahu, dia tak mudah nak cakap. Sama juga macam kita kata isteri derhaka. Kalau kita tahu akibat dia, kita pun takut nak cakap. Selalunya perkataan ni keluar waktu marah. Isteri derhaka. Derhaka tak derhaka ni Allah Ta'ala tentukan. Tapi ada kaedah-kaedahnya dengan syarak. Dia boleh kata, Allah yang boleh kata aku derhaka. Tak boleh. Dengan syarak kan dia cakap, isteri yang macam mana dikatakan derhaka. Suami yang macam mana dikatakan berdosa. Suami macam mana dikatakan dayus. Dah ada panduan-panduan dia. Jadi, kita bila cakap, isteri derhaka, anak derhaka, kalau kita boleh sabar, kita sabar. Jangan cakap. Kalau kita tak cakap pun, kalau dia buat perbuatan derhaka, dia derhaka. Itu je. Katakanlah isteri ni dia lawan-lawan suami ke, dia buat apa-apa lah. Dia lawan suami, dia buat apa-apa lah. Suami dia tak cakap dia derhaka. Tapi perbuatan dia tu adalah ciri perbuatan isteri derhaka. Jadi adakah dia derhaka? Ya, dia derhaka. Dia derhaka. Kenapa dia derhaka? Dia buat ciri-ciri orang derhaka. Bukan kita nak labelkan orang. Dalam Quran cakap gitu. Dalam hadis cakap gitu. Maka dia laknat perempuan itu. Inilah dia perempuan derhaka. Macam cakap gitu. Dia tak cakap pun dia derhaka juga. Macam orang mencuri. Kita tak cakap dia mencuri. Kita cakap dia mencuri. Tapi dia mencuri, memang dia dihukum sebagai pencuri. Kita tak label pun. Agama dah label dia pencuri. Jadi, apa yang kita nak cakap? Satu, mak bapak ni jangan sebut. Sebab mak bapak ni, apa dia sebut tu, dia jadi doa pada anak dia. Kadang anak dia tak patuh buat arahan dia. Pergi beli kicap. Anak dia kata, malas lah mak. Pergi kedai. Letih lah. Letih maksud apa? Suruh lah orang lain, suruh kakak ke, suruh abang ke. Kita ni dalam keadaan tengah masak ni marah ni. Kau ni anak derhaka betul lah. Ni yang berat ni. Ni yang berat ni. Kenapa berat? Patutnya kita lah yang sediakan barang tu kalau kita nak masak. Kita kena tahu apa yang tak ada. Bila dah terdesak, kita suruh orang lain tolong. Orang tu nak buat, kita dah mak dia anak derhaka. Jadi, mulut mak ni, mulut bapak ni, perkataan dia tu adalah doa. Doa. Lepas tu orang tua dulu dia marah anak, dia kata anak bertuah. Dia kata gitu. Sebab mereka dulu sangat faham. Mereka dulu sangat faham. Apa yang mereka faham? Mereka faham benda ni kalau salah cakap nanti akibat dia sangat menakutkan. Walaupun dia buat perbuatan derhaka sekalipun, kita jangan tambah dengan doa. Kita jangan tambah dengan doa. Doa apa? Doa yang menyatakan dia derhaka. Selalunya kalau anak-anak ni dia buat sesuatu, selalunya orang dulu-dulu lah dia kata astaghfirullahalazim kau ni, dia kata gitu. Astaghfirullahalazim kau ni, dia mohon ampun. Dia mohon ampun pada Allah. Kita tak boleh kata selagi isteri saya tak kata, suami saya tak kata saya derhaka, saya tak derhaka. Tak, derhaka ni bukan isteri suami yang tentukan. Tapi ciri tu ada. Ciri tu ada ditentukan. Keluar rumah tanpa izin, berhias-hias dengan suami, bukan dengan suami, tidak menjaga maruah diri. Betul? Ciri-ciri tu ada. Ciri-ciri tu ada. Sebab tu kita cakap, satu mak bapak ni jangan mudah lah nak label-label anak dia. Yang terbaik ini kita tak ada jalan lain, kita doa jugalah. Doa sampai mana? Selagi kita ada hayat, kita doakan dia. Selagi kita ada hayat, kita doakan dia. Selagi ada umur, kita doakan dia. Mungkin kadang-kadang dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah
pada saat itu. Tapi keampunan Allah ni, kita boleh mohon sampai dia mati sekalipun. Lagi kita ada hayat, kita boleh doa. Sampai dia mati sekalipun. Apa orang mati ni kan dia ada doa dia. Allahumma fillahu, Allahumma fillaha. Dah mati dah. Kalau kita semayangkan dia, kita tak sebut doa tu, semayang tak sah. Sebab tu dia katakan kita boleh doa. Kita boleh doa sampai dia mati. Maknanya Allah suruh kita doa ni. Orang soleh pun mandi semayang jenazah, doa dia minta ampun. Orang soleh. Orang biasa banyak dosa pun mati, doa dia minta ampun. Sama je doa dia. Jadi minta ampun ni dijadikan wajib pada solat jenazah. Jadi apa yang terbaik? Apa yang terbaik ialah kita hendaklah terus minta ampun untuk dia. Allah ampun tak ampun itu bukan soal kita lah. Tapi harapan kita mesti ada supaya dia mendapat keampunan. Supaya dia mendapat keampunan Tuhan. Okey. Lagi apa tu? Sahir. Sahir ni kira kalau nak senang faham macam benda-benda sihir lah. Orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat seperti balik mata dan lainnya, iaitu haram lagi dosa besar. Ini nama sihir. Orang buat sihir, tukang-tukang sihir melakukan sihir. Kahin. Orang yang membuat kerja-kerja ramalan nujum. Ni. Melaksanakan kerja ramalan atau nujum. Okey. Akan sesuatu yang akan datang. Dia beri contoh itu lah. Yang gaib-gaib hal keadaannya. Memegang kerana memberi bekas bagi suatu alamat. Yang hadis seperti kata je. Manakala naik bintang ini, maka begini-begini hasilnya. Manakala jatuh bintang ini, maka begini-begini hasilnya. Maka demikian itu haram. Kadang-kadang jadi kufur. Ada setengah ulama' dia berpendapat kahin ni apa? Orang yang ada kahin ni ada orang rapat. Ada orang rapat, ada sesuatu yang rapat pada dia yang memberitahu dia perkara yang akan datang. Orang yang memiliki sesuatu yang dapat memberitahu perkara akan datang. Oh, dia kata lepas ni banjir ni. Mana dia tahu? Adalah siapa beritahu aku ni. Ni nama dia kahin ni. Mana ada orang ramal banjir baru ni? Ada ke orang ramal? Ada orang cakap ke? Lepas ni banjir habis memumbung.
Kawasan-kawasan ni ada orang cakap. Tak ada orang cakap. Mana orang tahu, orang tak tahu. Kalau dia cakap tu pun kebetulan je lah. Orang yang tak bercakap tu je. Eh? Ada juga ulama katakan kain ni begini. Ha. Ada juga setengah ulama kata kain itu iaitu orang yang mengatakan akan mengetahui perkabaran ghaib. Ha, itu nama kain juga tu. Mana letak? Mengetahui perkhabaran ghaib. Ini juga dipanggil kahin. Ha, okey. Dan demikian lagi menujum. Ha, menujum. Iaitu orang yang menghabarkan daripada perintah yang lagi akan datang. Lepas tu jangan baca dulu dalam surah khabar ada bintang-bintang. Sekarang ni saya tak tahulah. Saya tak tahu ada lagi tidak bintang-bintang. Dulu dalam surah khabar ada bintang-bintang. Sagittarius, Leo, apa? Macam horoskop Apa lagi dia bintang? Macam Horoskop. horoskop ya. Tak boleh Ustaz Horoskop. baca tu. Orang yang baca Tak boleh. boleh. Tak boleh. Baca pun tak boleh. Baca pun tak boleh. Dia kata Sagittarius ini hari dulu orang tak belajar agama kan. Orang suka tanya bintang kau bintang apa? Bintang. Orang suka tanya bintang kau bintang apa? Orang suka tanya bintang kau bintang apa? Lepas tu dalam khabar ada buat cerita tu. Mendapat ini, mudah urusan hari ini, hari-hari tu lah. Saya lah dulu lah, khabar dulu. Hari-hari tu lah. Nama dia horoskop. Satu ruang. Dia tulis hari-hari tulis. Nama dia horoskop. Jadi mempercayai pun jangan. Baca pun jangan. Bila baca nanti takut datangnya pada percaya. Kadang-kadang kita baca, lepas tu tiba-tiba jadi macam mana dia cakap. Wah, kita kata betul dia ramalan bintang ni. Siapa yang buat ni, hebat dia ni. Kau tak orang yang mengetahui akan benda-benda akan datang ni dikatakan kahin. Jangan tanya, jangan pergi jumpa orang soleh tanya, minggu depan saya jadi apa kat saya? Dia pun tak tahu. Diri dia pun tak tahu. Betul tak? Yang tahu siapa? Yang tahu Allah Ta'ala je tahu. Diri dia pun tak tahu. Apa jadi dekat dia. Okey, tanya soalan. Angkat-angkat ni siapa? Saya Ustaz Azarina. Ustaz, kalau hari ni yang saya nampak yang horoskop tu dalam FB, dia kata nama anda peribadi anda begini. Itu pun lebih kurang kan Ustaz kan? Lebih kurang. Ya, dia kata bagi nama kita, letak nama kita tu. Anda berperibadi macam ni. Kata saya kata macam lebih kurang. Macam horoskop tu. Ada pula yang keluar. Kalau beranak bulan ni, dia orang dia macam ni. Kalau beranak bulan ni, orang dia macam ni. Dia itu mungkin daripada pengalaman dia je.
Tapi dia tak boleh kata begitu. Betul tak? Mungkin pengalaman dia lah, kawan dia yang beranak bulan 10, watak dia ni. Mungkin pengalaman dia je. Tapi sebenarnya bukan. Tak betul. Tak betul. Mana ada hadis kata orang beranak bulan Muharram perangai macam ni. Tak ada lah, sahabat pun tak ada sebut. Tak sebut. Tak sebut perkataan tu. Jadi benda-benda gini jangan baca. Ada orang dia sangat eager tau. Eager ni macam dia gairah nak tahu. Terutama buat mimpi. Mimpi ni kenapa Mimpi ni kenapa Mimpi ni kenapa? Ada dia tanya lah orang. Banyak orang, ada orang WhatsApp saya. Apa benda mimpi WhatsApp saya? Saya kata saya tak tahu. Saya tak tahu. Ada orang WhatsApp saya, dia kata Imam Sari mimpi gini lah, pelik lah. Apa tandanya saya tak tahu. Saya bukan petaksi mimpi. Saya tak tahu. Walaupun ada kitab sebut, tapi saya tak sebut. Saya tak tahu. Pada saya benda tu kadang-kadang membimbangkan orang. Yang ditafsir tu tak tahu betul tak betul. Walaupun ada tafsir-tafsir, Sayyidina Abu Bakar pernah tafsir mimpi Nabi, pernah. Tapi kita ni bukan itu yang kita kena fokus patutnya. Bukan itu yang kita kena fokus. Apa yang kita kena fokus ialah membetulkan ibadah kita, membetulkan akidah kita. Itu yang kita kena fokus. Jangan gairah sangat pasal mimpi ni. Ramai orang gairah pasal mimpi. Dia dapat mimpi ni, dia kata mimpi mak dia, gini, mak dia cakap gini. Tak apalah. Pegang je lah. Kalau mak dia cakap baik tu, ikut je lah. Itu je. Apa tanda dia, mak dia senyum. Kalau nampak baik, baiklah agaknya. Agaknya, kita tak tahu. Dia mimpi bapak dia kena bakar. Kita tak tahu. Itu tak tahu apa benda. Kita ni bukan para Nabi. Yang para Nabi tu mimpi dia adalah wahyu dan benar. Kita tak tahu apa benda. Lepas tu jangan eager sangat nak tahu. Okey, tanya lagi. Siapa kat tangan ni? Endon. Terima kasih Ustaz. Ustaz nak tanya, macam dari segi, kalau macam kita belajar psikologi kan, ahli psikologi dia percaya urutan kelahiran anak tu ada dia punya kesan terhadap punya perkembangan personality dia. Contohnya anak sulung. Anak sulung dibayangkan mesti orang yang tegas, yang boleh memimpin. Anak bongsu manja. Macam tu Ustaz. Adakah itu dikira juga macam membuat ramalan ke Ustaz? Bukan, itu bukan ramalan. Itu pembinaan watak. Tahu? Itu pembinaan watak. Pembinaan watak yang hasil daripada kedudukan dia. Memang anak sulung dia akan ada pribadi lain. Anak bongsu dia ada pribadi lain. Sebab anak sulung ni dia terdidik dengan mak dia suruh, pergi tolong adik kau ni, pergi tolong adik awak ni, tolong adik awak buat ni. Berandahlah dengan adik, betul. Jaga adik sekejap. Tengok adik. Dia dididik dengan menjaga seseorang di bawah dia. Kenapa? Dia bertaraf abang. Dia bertaraf abang. Jadi, akan lahirlah daripada anak sulung itu sepatutnya satu watak. Itu je. Anak bongsu ni dia manja. Cakap pun macam budak-budak. Kita tahulah anak-anak lahir saya tahu. Memang gitu. Anak sulung, anak bongsu dia. Jadi psikologi ni, dia ni menekankan pembinaan watak mereka akan menghasilkan mereka-mereka yang macam ni. Itu je. Itu je. Maknanya daripada pengalaman mereka dan memang watak tu selalunya ada. Anak bongsu ke anak sulung selalunya ada. Tapi bukan kita boleh kata mesti dia berwatak gini. Tak juga. Patutnya anak sulung ni bertanggungjawab. Tak juga. Tak semua juga. Anak bongsu ni dia manja. Tak juga. Tapi daripada pengalaman psikologi, mereka berkatakan watak dia gini. Itu bukan kahin. Itu adalah daripada pengalaman mereka lah. Macam orang kata lah, doktor dia sikap dia gini. Jurutera dia sikap begini. Cikgu dia sikap begini. Memanglah. Sebab apa begitu? Dia dididik dengan cara tu. Dan dia build up diri dia dengan keadaan begitu. Itu tengok cikgu kan. Walaupun dia bekas guru kan. Kalau dia jumpa budak-budak, kita tengok watak dia. Tak sama macam jurutera je budak-budak. Kalau cikgu, dia akan tanya, awak sekolah mana? Dia ada watak cikgu. Awak periksa ni SRP bila? PMR ke benda nama lah. Cara dia bertanya tu kita tahu, ini guru.
Kita boleh tahu watak dia guru. Kenapa? Dia lama bertahun-tahun dia dididik cara mendidik manusia dengan akademik dan dia ada watak sayang pada anak-anak. Tu sama dia guru. Tu orang kata sekali kau jadi guru, kau akan jadi guru sampai mati. Bukan mengajar sampai mati. Watak cikgu tu ada. Dan dia akan ambil tahu bila sekolah buka, bila sekolah tutup, padahal dia tak sekolah lagi dah. Dalam ni banyak guru, setuju tak cakap? Betul Ustaz. Banyak perkataan-perkataan tu ada dalam kepala dia lagi. Lojakan saujana, terus berusaha. Dia cakap tu memang cara cakap cikgu, walaupun dia pencen. Sama dengan orang lain. Jadi pembinaan watak ni daripada pekerjaan, itu bukan kahin. Itu daripada pengalaman-pengalaman mereka yang melihat manusia. Boleh jadi panduan lah. Boleh jadi panduan. Macam kita deal dengan komando. Kita tengok kat surau garang betul. Tak buka semacam. Lepas tu orang pun tak faham. Jadi nak bagi orang faham, orang kata apa? Dia ni dulu komando. Jadi watak komando tu masih ada kat dia. Watak komando tu masih ada kat dia. Dengan rambut pendek dia. Orang jadi polis, walaupun dah pencen, rambut dia tetap pendek. Rambut dia tak pendek. Dia rimas rambut panjang. Walaupun dia tak ada disiplin. Tak siapa paksa dia potong rambut. Sebab apa dia dah pencen. Tapi dia masih ada watak untuk rambut pendek. Kenapa? Dia dah dididik dalam polis. Dan anak-anak dia pun kena kesan. Macam bapak saya tu. Bapak saya dia tengok anak orang panjang sikit je. Dia gunting rambut dia kata. Dulu anak-anak pakai baju kena tuck in dalam. Masuk dalam. Tak boleh baju kat luar. Kalau keluar-keluar gimana, masuk dalam. Kenapa? Disiplin dia lah. Disiplin dia. Password kena bersih. Tu disiplin dia. Kalau dia masuk kereta kotor, dia kata kau ni kereta macam kereta lembu gitu. Bapak saya pernah cakap lah. Dia cakap kereta abang saya lah. Haji Hassan dia kereta. Aku naik kereta dia macam kereta lembu gitu. Sebab apa macam kereta lembu? Sebab dia kereta ada anak, mesti kotor kan. Tapi kalau tengok kerja bapak saya dulu memang bersih. Dia jaga betul, sampah-sampah ni dia jaga. Dia selalu kemas kereta dia. Kita tak ada masa, dia memang lambat balik lah. Kereta saya ni tengok dekat belakang, dia lambat barang. Jadi apa yang kita nak cakap itu adalah pembinaan peribadi daripada apa kerja yang dia buat. Itu bukan kahin. Okey, lagi tanya? Nur Ahmad tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak tanya tentang saya pernah ada seseorang tu ajar tentang ilmu nombor Ustaz. Maknanya dia tengok tarikh lahir kita, kemudian dia tengok nama kita, daripada huruf-huruf tu ada kiraan nombor. Daripada situ mereka akan buat rumusan. Adakah itu ilmu yang betul ataupun termasuk dalam kahin Ustaz? Kahin, nama dia kahin. Itu nama dia kahin. Syirik lah Ustaz. Dia berdosa besar. Dia tak ada syirik. Dia berdosa besar. Dia orang sini dia katakan tidak mendapat ampunan Tuhan. Jangan ikut. Jangan ikut benda-benda gini lah. Kita pun tidak disuruh untuk mengetahui apa yang berlaku bila kita besok. Sebab kita memang tak tahu. Yang tahu yang Allah saja. Cuma kita boleh mohon agar yang berlaku pada kita tu sesuatu yang baik. Dulu kecil-kecil tu ingat tak main? Dulu kecil tu, kita suka kat perempuan tu. Jadi kita ambil nama dia, ambil nama kita potong-potong. Lakau juga. Ingat tak dulu? Ingat Ustaz, ingat. Yang pakai garis-garis kan? Ingat. Pakai garis-garis. Ya. Katakanlah orang tu nama dia Ahmad. Nama kita, katalah nama kita ni Nora. Jadi kita potong. Cinta, kasih, sayang, benci. Kalau ada 4 huruf yang ada pada dia, maknanya benda ni tak boleh pergi. Contoh gitulah. Pernah tengok tak lu? Kecil. Tak pernah main benda ni? Ada Ustaz. Ya, saya pernah ada. Ada Ustaz. Pernah. Kalau kat sekolah dulu, itulah cerita dia.
Budak Ada ni Ustaz. kata suka dengan budak ni, ambil nama potong-potong. Dia dah macam algebra tu, potong-potong. Itulah gurauan Yang sama. gurauan budak-budak dulu. Itulah permainan budak-budak dulu. Ambil tangan kawan, tepuk, genggam. Lepas tu, tekan. Kawan jadi peramal jumlah anak. Betul-betul Ustaz pengalaman dia. Pengalaman ni, saya cakap ni. Masa Ustaz, dekat masa mengaji. masa reunion jumpa balik. Jumpa balik. Tanya balik, anak kau berapa? Dulu aku tepuk Ya, tangan ya, kau. betul-betul. Dekat tempat mengaji, anak kau 3, anak kau berapa? Dia kata anak aku 8. Oh, salah lah. Memang salah pun. Sama. Memang salah pun. Itu tak betul. Itu hanya gurauan masa kanak-kanak kan. Zaman kanak-kanak lah. Budak dulu dia tak ada permainan tau. Tak ada gadget, tak ada apa pun. Jadi Ustaz, itu dia kira. Ustaz, kalau yang macam Mak Bidan boleh tahu daripada kita punya tu anak berapa Laki tu? perempuan. Ataupun Laki berapa perempuan. anak? Ataupun berapa anak anak kemudian tu semua tu macam mana? Tu tak betul. Kalau berapa anak tak betul. Tapi kalau dia pegang perut, dia kata ni lelaki. Itu dia cakap tu mesti daripada pengalaman dia. Mak Bidan ni pengalaman dia pegang. Tapi kadang-kadang dia pegang, dia urut, dia kata kau ni boleh dapat ramai anak. Itu betul. Itu sebab dia tengok, dia mungkin dia pegang, dia nampak peranakan kita ni sihat. Tak ada masalah. Kadang dari uri tu Ustaz, dia orang basuh uri kan? Dia orang kata Tak. Daripada uri, daripada uri tak ada. Daripada uri tak ada keluar nombor. Daripada uri tak ada. Tak tahu, mungkin sebenarnya ni lebih daripada pengalaman tau. Mereka ni dah hari-hari tengok uri kan. Dia tengok kalau uri macam ni selalunya pengalaman. Bukan mesti. Kalau mesti nama dia Kahin. Kau ni aku yakin lah, kau ni anak kau 6. Apa? Daripada aku ni tengok, tu Kahin. Maknanya dia meramalkan benda-benda gaib yang akan datang. Jumlah anak berapa mana dia tahu. Tahu tak? Kita ni tak tahu. Orang yang punya badan yang beramal pun tak tahu. Orang tu kata aku ni anak 6 je. Memang dia tahu anak dia 6. Dia dah tak ada haid. Hilang dah tutup. Memang anak dia 6. Kalau ikut hukum akal, memang anak 6. Tapi harus tak mengandung. Harus mungkin mereka tahu. Jadi nak jaga-jaga Kahin ni. Jangan rantai hilang pergi tanya orang. Suruh orang tengok. Ni ada orang buat ni. Orang tengok tu pula kata ada ni yang ambil pun orang dalam rumah juga. Allah, ini yang menakutkan ni. Ni yang menakutkan. Kenapa? Memang syaitan ni kerja dia nak laga-lagakan orang. Laga-lagakan orang. Orang dia macam mana? Orang dia begini. Dah jadilah syak wasangka. Dah jadilah macam-macam syak wasangka. Lepas tu Kahin ni nak kena jaga-jaga betul-betul. Hati-hati. Okey, tanya lagi. Ustaz, kalau macam yang mandi bunga kan, mandi bunga untuk lembutkan hati suami, lepas tu yelah bagi dia makan-makan kita baca gula, garam. Tak boleh. Oh, syirik itu juga ramai, tu memang syirik. Tu ramai orang buat nak tunduk dengan suami. Ya, bagi apa? Dan Darah ada pula yang kata, ustaz kata boleh. Tak boleh tau. Ada nak dapat jodoh Ustaz, panggil jodoh kan untuk yang belum kahwin kan, ke macam mana tu? Dapat jodoh, pergilah cari usaha lah. Tak payah mandi-mandi. Mandi tu kalau pada rasa nak muka bunga tu boleh segarkan muka kita, pada niat tu boleh. Sama macam kita ambil sabun lah, kita sabun muka kita. Bagi muka naik seri lah, naik seri. Naik seri boleh. Tapi tak boleh kata memanggil jodoh semua tu tak boleh. Ni nak kena hati-hati. Saya dah tengok lah orang mandi bunga ni. Saya kenal pun orang mandi bunga ni. Sekarang tak kahwin pun ada umur 60. Mandi bunga masuk umur 30. Betul Ustaz. Umur 40 mandi bunga lagi. Tak berapa kali mandi bunga, mak dia mandikan dia. Ya, betul. Jangan kata mandi bunga ni nanti anak aku dapat jodoh. Bukan tu. Bukan tu. Kadang-kadang anak-anak ni yang memilih pun ya juga. Saya tengok lah yang tu. Yang orang mandi bunga ni. Ada orang Minang dia, bukan tak ada orang Minang dia.
Ada orang lelaki nak dia dulu, masa dulu lah. Sekarang dah 50 lebih, 60 memang tak ada orang nak. Tapi tak tahu juga, mungkin jodoh dia waktu 90. Mana kita tahu, betul tak? Kita bukan kita fikirkan yang tu patutnya. Patutnya kita fikirkan dia punya fardu ain. Dan dia mesti lebih memikirkan ibadah dia pada Tuhan. Itu yang dia patut fikir. Jodoh ni, kalau ada jodoh nanti kalau kita usahalah carikan ke apa. Bermula adalah jodoh, itu je. Tapi yang benda yang dia patut risau pada diri dia, dia tak risau. Tauhid tak faham, dia tak risau. Dan orang pula kalau jumpa orang kahwin, tanya dia, kau dah kahwin? Nampak? Cuba kita tanya soalan lain. Kau dah belajar fardu ain tak? Lupakan soal kahwin ni. Kita tanya orang kahwin, orang pun tension tu. Tapi orang tak nak pergi majlis kahwin. Kenapa? Dia tak nak orang tanya dah kahwin ke belum. Sebab orang semua tahu dia belum kahwin. Dan bila kita jumpa, ni majlis kahwin ni setahun sekali kita jumpa kan. Itu orang tanya soalan sama. Lepas tu orang yang tanya tu tanya, kau dah belajar fardu ain tak dari mana? Tanya belajar fardu ain, bukan tanya dah kahwin. Tanya belajar fardu ain orang tak tension. Tanya dah kahwin orang tension. Tu yang ada jumpa momo lah, apa benda semua lah. Tanam benda, bawa bantal lah, apa benda lah. Macam-macam pelik-pelik lah. Okey. Terus. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Dah belum kat tangan ke? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Terus rumah kena banjir? Tak Ustaz. Ampang tak ada. Banjir ke? Tak ada Ustaz. Ampang tak ada? Alhamdulillah tak ada. Kamu adik-beradik kena lah Ustaz. Okey. Adik-beradik kat mana? Dekat Kelang Ustaz. Dekat Batu Belah tu. Kelang kena. Yalah. Oh, Batu Belah tu kena tu. Ya. Ini Ustaz, dalam perubatan Islam ni, ada Ustaz, bukan Ustaz lah, ada setengah-setengah tu kata suruh cari 7 kolah dekat masjid tu, lepas tu ada jampi-jampi dia. Itu macam mana Ustaz? Itu tak apa. Oh, tak apa Ustaz. Memang bekas air wuduk ni, bekas air wuduk yang tinggal, itu Nabi kata memang syifa. Memang syifa. Memang ada Nabi buat gitu, memang syifa. Lepas tu dia ambil air kolah masjid. Kolah masjid ni lah orang buat wudu kan. Jadi bekas air yang tinggal ni syifa. Dan ramai ulama kata dia dikatakan dia merawat penyakit ain. Kau penyakit ain tak? Sebab tu jangan masuk gambar-gambar apa-apa selalu kerap dalam Facebook. Nanti orang dengki, orang pandang dengan pandangan matanya dengki. Oh, okey. Ada orang dia memiliki ain. Ain ni maknanya apa? Dia ada bisa tau. Dia ada bisa. Kalau dia dengki kat kita sakit. Walaupun tak buat apa-apa. Kalau ain. Ya Ustaz. Kalau kita amalkan Ustaz. Jadi air tak apa. Boleh Ustaz ya? Tak ada masalah. Boleh. Saya pergi mendirikan bulu tu, lambat orang ambil air. Lepas tu ada ustaz yang imam sana tu, dia bacakan air Quran untuk sembuh. Maksudnya kalau nak ada penyakit yang kena ambil daripada bekas wuduk. Tapi kalau kita amalkan harian pun boleh lah Ustaz ya? Tak apa. Baik. Terima kasih Ustaz. Cuma dari segi kedoktoran, air kolah masjid ni dia ada kuman. Dia kedoktoran lah. Kalau dia ada kuman, orang minum tu nanti akan terkencing-kencing. Tu dari kedoktoran lah. Kedoktoran. Saya cakap dari kedoktoran. Tapi yang Nabi minum ni sebenarnya bukan air bekas wuduk tu. Bukan air dia ambil wuduk jatuh, bukan yang tu yang dia minum. Nabi minum, dia ambil satu bekas, air ni dia digunakan untuk buat wuduk, yang tertinggal yang tak digunakan untuk buat wuduk, yang tu diminum. Tu yang Nabi kata syifa. Jadi orang dalam kolah ni dikiaskan gitulah. Dia ambil wuduk, bukan semua air dia pakai. Ada bukan bekas ni, cuma dia bercampur dengan air mustakmal ni lah. Tapi air tu tak mustakmal sebab air tu banyak. Air ni yang dia ambil ni untuk untuk buat berubat. Tak salah. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Kak Raya. Hello, Assalamualaikum Ustaz.
Malam. Saya nak tanya tentang isteri derhaka ni. Nak tanyalah. Macam kata si suami tu dia ada berkawan dengan perempuan. Tapi isteri dia tahulah, isteri dia tak kisahlah. Tapi dia kata setiap kali jumpa dia mesti salam, perempuan tu mesti salam dan cium tangan dia. Kalau isteri tu syorkan dia berlapik, dia alas, tak salah Ustaz kan? Tak salah isteri tu tegur kan? Memang kena tegur lah. Lebih suami buat dosa memang kena tegur. Dia keharusan pada salam yang berlapik ini apabila kita tak boleh elak. Kalau darurat lah. Kita tak boleh elak. Dia datang menuju kita. Ada keharusan ulama kata lapik. Keharusan. Maknanya yang paling baik elak. Kalau suami tu tahu orang tu datang memang nak salam dia, janganlah pergi kat dia. Tapi atau cakap dengan dia. Cakap dengan dia. Tak boleh, awak tak salam saya. Awak bukan isteri saya. Tak, kalau isteri tu tegur, maknanya isteri tu bukan dahaka lah. Bukan dahaka. Isteri kenalah tegur. Atau kalau suami tu siap okok isteri tegur, mana boleh isteri dahaka. Dia mesti tegur lah. Atas suami isteri ni kan mesti ingat mengingati. Melengkapi begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Salam. Okey. Nanti kita sambung Al-Hasad nombor 9. Okey, saya nak besarkan slide ni. Siapa nak snap boleh snap lah. Okey. Rabu je sambung Al-Hasad. Lepas tu Fatanun. Lepas tu Uibatun. Uibah. Al-Asyaru. Mengambil cukai. Mudarribun. Bersumpah dusta. Rafidi. InsyaAllah. Satu tak lama ni habis kitab ni. Jauh juga lagi. Jauh juga. Banyak lagi. Sampai muka surat 135. Jauh lagi lah. Ini buat surat 71. InsyaAllah. Nanti Rabu kita sambung. Okay. Siapa yang ada masa lagi boleh ikutlah. Kalau lagi sejam. Siapa tak tahu belajar apa lagi. Ini belajar apa? Kalau masjid ni. Bab Tauhid Ustaz. Sambungan itu yang salah tu. Sekarang ni sambung perbezaan iman dan Islam nombor 8. Saya tahu orang sini pun tak beritahu soalan. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ampun maaf. Siapa nak sambung jumpa lagi. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.